Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini dan kami masih menyapa anda jam 10 pagi. Ya, kena biasa-biasakan diri anda untuk bersama kami walaupun waktu siaran dah bertukar, tetapi yang pastinya kami akan sentiasa memberikan anda kandungan yang insya-Allah sama-sama kita dapat manfaat daripadanya. Baik, kita mulakan dengan berita yang mengejutkan. Profesor Emeritus Datuk Dr. Zala Keling yang meninggal dunia. Beliau adalah pakar sejarah negara yang sering jadi rujukan dalam pelbagai aspek kehidupan, terutama tentang sejarah. Difahamkan meninggal dunia pada jam 4.30 pagi tadi di Hospital Shah Alam. Dan kita sama-sama mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham. Baik, itu yang berlaku dalam negara. Semoga kita doakan yang berkaitan keluarga tabah dengan ujian ini. Baik, kita teruskan lagi dengan pengisian di MHI. Hari ini terbanyak nak memberitahu anda tentang itulah isu ini memang sering diperkatakan. Kalau masa kata berlaku kemalangan ataupun insiden-insiden yang melibatkan mereka yang diuji dengan masalah mental. Adakah mereka ini terlepas hukuman ataupun ada cara yang terbaik untuk mendakwa ataupun untuk mendapatkan keadilan bagi pihak mangsa? Kita akan bawakan topik ini dalam kupasan perbincangan sekejap sahaja lagi. Kalau anda mempunyai sebarang persoalan ataupun keraguan, boleh terus layankan persoalan anda di Facebook Malaysia Hari ini. Kita akan sama-sama leraikan persoalan tersebut bersama dengan pakar perundangan kita sekejap sahaja lagi. Baik, kita sebenarnya nak bawakan situasi ini memang orang kata cukup unik lah ya. Kadang-kadang mungkin sebagai seorang wanita ada juga perasaan malu. Ini kisah seorang wanita yang dilahirkan memang ada kumis. Macam ada misainya sikit lah kan. Okey, tapi beliau okey. Tak ada masalah. Redha kalau dipanggil Kak Misai. Mungkin awalnya orang pelik, kenapa kakak meniaga ni misai dia kan. Mungkin pada peringkat awal siapa-siapa mungkin akan rasa sensitif, rasa macam malu, tapi beliau positif sebab kebetulan mencari rezeki dengan meniaga. Betul. Dan kita nak berbual dengan beliau nanti macam mana ada kekuatan untuk menempuh mungkin reaksi orang ni pelbagai kan. Tapi sebelum itu kita nak saksikan dulu di sebalik perkongsian ataupun warna-warni Kak Misai. Silakan. Apa bezanya akak dengan gula? Semut mati kerana gula, kamu mati kerana akak. Dia tak kata semua, dia kata apa beza akak dengan gula. Yalah, gula ke semut? Gula manis di mulut, saya manis di mata. Boleh tak, Tan? Apa bezanya akak dengan gula? Gula manis di mulut, saya manis di mata. Itu dia Kak Misai yang akan bersama kita secara dalam talian atau sebenarnya namanya cukup manis sekali, iaitu Balkis Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Apa khabar? Tiba-tiba dia makan pula. Kak Balkis, biasa meniaga mula pukul apa? Ya saya? Biasa meniaga mula pukul apa? Mungkin 12.30. Tapi hanya awal lah sikit. Itulah kami tengok nama Balkis Abdul Majid. Nama macam nama artis ya. Tapi tak apa ke orang panggil Kak Misai? Macam mana permulaan tu? Boleh cerita sikit? Mula-mula macam mana? Dulu keluar meniaga orang macam terkejut ke, orang kata apa ke, ada tak? Mula-mula dulu. Tak ada pun biasa je. Tak ada terkejut, tak ada apa pun. Bila saya buat live tu, macam ramai. Macam ramai terkejut saya macam ni. Siapa yang bermula panggil Kak Misai? Dapat gelaran tu macam mana? Nama Kak Misai ni start 4-5 tahun lepas. Sebab saya nak buka kedai Italian Writer. Masa tu pening nak cari nama. Lepas tu why not dia cakap, pakai ada nama Kak Misai. Kan sebab hang ada Misai. Dia kata nama tu unik. So sampailah sekarang ni nama Kak Misai tu dekat saya. Okey, maksudnya kalau orang panggil Kak Misai tak adalah terasa hati ya? Tak ada. Tak ada langsung sikit pun tak ada. Tapi kan sebab kami difahamkan sejak daripada remaja lagi memang dah ada misai ni. Waktu remaja kan suasana dia bila kita bersekolah kan berbeza sikit kan. Kadang-kadang ada bisikan rakan-rakan sekolah. Bagaimana ketika itu Kak Misai? Masa tu mungkin yang dia macam dia tak, yang misai dia tak nampak sangat. Okey. Dia sikit benda tu jadi macam sebati dekat diri saya. Masa tu mungkinlah masa remaja tu mungkin dia tak nampak sangat saya punya misai ni. Dia dah kahwin dan semua benda tu jadi misai ni dia makin banyak. Jadi saya macam saya kata
Buat bodoh je lah orang nak cakap apa pun biar pergi je lah. Lantak lah, Nah. Apa ni apa reaksi suami Kak Misai? Ya. Suami kata apa? Suami cakap apa? Bila dah viral semua? Dia tak pernah cakap apa. Dia kata saya okey, dia pun okey. Ada tak pernah macam nak tukar image ke, nak cukup misai ke? Tak pernah terlintas langsung nak cukup misai. Bagi saya misai ni tak ada apa pun, tak jadi isu apa pun. Tapi tak pernah lah pula rasa macam nak pergi buat rawatan ke kan. Sekarang kan dah ada rawatan laser yang boleh kita hilangkan terus. Mungkin itu juga cara untuk bagi lebih rasa keyakinan, nampak confidence sebagai wanita. Pernah tak ada kawan-kawan yang mungkin suggest kan? Ada juga kawan-kawan tapi saya cakap benda tak ada masalah. Benda tu tak ada masalah untuk saya jadi seorang perempuan. Kalau benda tu menjejaskan saya, okeylah. Tapi benda tu tak ada. Dekat ni tak ada lagi lah orang nak kecam lebih-lebih, tak ada. Saya okey je. Mungkin itulah kami tanya sebab mungkin 2025 ni nak tukar image jadi wajah yang anggun, ayu ke, tak nak? Tak pernah terfikir? Tak pernah fikir. Cukuplah macam ni. Sampai tu nak tanya, jual apa? Nasi berlauk ke apa? Dekat kedai? Saya jual karipak. Karipak dengan samosa, ayam kopi dengan ayam teh. Nak tengok Ustaz, samosa dengan karipak ada tak? Kat belakang tu? Boleh ke share? Manalah tahu satgi semua penonton Malaysia terus pergi cari. Okey, sekejap saya tunjuk. Okey. Oi, besar juga kedai dia. Ya, ni kedai saya, Ustaz. SP tu dekat belah mana? Kok kami nak pergi ke? Mana? Belah mana kedai? Kedai dekat mana? Ya, kedai dekat belah Merebut Kedah. Belah mana? Ini karipak saya. Bedong. Oh. Ini karipak saya. Oi, lain. 4 segi. Ini karipak legend. Daripada resepi saya punya Tok Wan. Karipak legend. Inti dia apa tu, Kak Misai? Inti dia apa? Inti Inti dia. Ayam ke? Okey, inti dia kentang. Yang ni inti kentang. Sardin ada tak? Sardin tak ada. Tak ada. Kalau yang ikan, ini samosa. Okey. Samosa yang ni inti ikan. Yang mana yang lagi pelanggan akan cari, yang habis dulu, sold out? Yang habis dulu selalunya karipak lah. Karipak. Karipak sebab karipak Kak Misai tu orang kata apa? Daripada tepung, bukan kulit popiah. So bila dia sejuk pun, mesti rangup. Masih rangup ya? Macam ni nak tanya, Kak Misai ada anak ke? Ada anak. Depa okey ke kalau kata hang ni anak Kak Misai ke? Depa okey? Depa okey, tak ada masalah. Sebab walaupun Kak Misai ni ada Misai kan factory, tapi kalau kita lihat sendiri, berniaga di tepi jalan je, penampilan berfashion pakai tudung dengan bersubangnya. Wow, style. Siapa yang bagi ilham untuk berfashion berniaga ni? Itu saya cakap, Misai ni tak mengubah penampilan saya untuk jadi seorang perempuan. Okey. Memang Itu tak dia. pernah lah pergi jumpa doktor ke apa, tanya pasal hormon dan sebagainya, tak pernah lah. Saya tak pernah sebab saya dah ada anak. Kan saya punya semua yang ni okey, so saya kata macam tak ada masalah untuk saya pergi hospital kan macam tu. Dalam Okey. keluarga Kak Misai sendiri, ada tak yang seperti Kak Misai? Tak ada. Saya seorang je. Okey. Tapi saya punya kata apa? Mamak saudara belah ayah. Ya. Ada juga yang berbulu. Berbulu lebat. Baik. Dan mungkinlah orang kata apa genetik dia orang tu turun dekat saya. Okey, tak apa, yang penting Kak Misai sihat dan bahagia nah. InsyaAllah. Ah, Kak okey. Misai, ada tak kata-kata untuk wanita di luar sana yang mungkin mengalami situasi yang sama tapi perasaan malu tu nak berdepan dengan orang ramai? Apa boleh dinasihatkan? Bagi saya macam kita jadi diri sendiri. Kalau kita cantik dekat mata kita, insya-Allah dekat mata orang lain pun kita cantik. Tu dia. Ayat kopi dah bancung kan? Ayat kau kencur dah ada, mai lah. Saya kami singgah. Lalu SP tadi kami cari nah. Okey. Baik, selamat berniaga Kak Misai. Sama, kasih untuk saya. Baik, nanti ada rezeki kita pergi singgah kedai Kak Misai nah. Itu dia. Nanti kami dia nak pinjam subang Kak Misai boleh ha? Boleh. Okey Kak Misai, jaga diri, kirim salam keluarga. Assalamualaikum. Salam. Itulah orang utara dia memang macam tu, peramah Betul, sikit kan ramah.
bukan pembisin sikit hingar sikit tapi ceria insya-Allah. Okey. Awak nak kata saya hingar ke? Tu dia pagi dia meniaga tengah hari dah. Tengah hari. Pagi okey, karipap, air kopi. Betul. Petang mungkin kita minum boleh petang lah kot ya. Kau ada laksa ke apa kan. Okey, tak apa kita Kak Misai, sebab kita nanti topik kita lepas ni berat sikit. Kita nak mengajak anda untuk berbincang kes melibatkan pesakit mental. Adakah mereka ini kalis dengan undang-undang? Semuanya di MSI sekejap saja lagi. Kembali di Malaysia, saya nak kongsikan paparan utama di Berita Harian. Ini tentang Akta Tahanan Rumah. Kawal Pergerakan Banduan tangani penjara sesak. Jabatan Penjara menjelaskan keperluan mewujudkan Akta Tahanan Rumah sebagai hukuman alternatif yang dapat mengawal pergerakan banduan. Sama ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ketika PKP, terbukti menurunkan kadar jenayah di Malaysia ketika itu. Dan pastinya Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail akan memperincikan rang undang-undang baharu ini di Dewan Parlimen pada hari ini. Jadi kita nantikan sama ada ianya bakal terlaksana ataupun tidak. Dan ini juga memberikan implikasi kewangan ya, dapat mengurangkan bajet kerajaan ataupun menjimatkan belanja kerajaan, di samping dapat menggunakan kadar pemenceraan tinggi yang pada masa ini. Okey, itu tentang akta, dan kita pun hari ini banyak isu tentang akta yang perlu kita berikan perhatian serius, terutama kalau ada kalangan ahli keluarga yang diuji dengan masalah mental. Ini yang kita nak bawakan sebenarnya. Kalau kita lihat beberapa kes yang berlaku sebelum ini, kes kemalangan yang mana 4 pelajar UiTM Dungun Terengganu maut, dan juga pesalahnya adalah merupakan seorang pesakit mental. Dan baru-baru ini di stesen minyak Sarjana Utama Sungai Buloh juga serangan daripada seorang wanita bernikab juga dikatakan mengalami masalah mental. Kalau ikut dari segi perundangan, adakah mereka ini kalis ataupun bebas undang-undang atau bagaimana? Ataupun ada had dalam usaha untuk mendakwa mereka ya, sebab mangsa ni terjejas ya, emosi dan sebagainya. Jadi mereka juga ada hak untuk mendapatkan pembelaan. Jadi tetapi yang didakwa itu adalah mereka yang kurang upaya dalam konteks mental ini. Jadi apa solusi yang ada dalam konteks undang-undang negara kita? Sebelum kita nak bersama dengan pakar perundangan hari ini, kami nak kongsikan sedikit berkenaan dengan laporan tentang topik ini. Silakan. Tiga pelajar UiTM kampus Dungun maut, manakala seorang lagi rakan mereka parah setelah 2 motosikal yang dinaiki dirempus suspek yang memandu kenderaan utiliti sukan SUV di jalan pantai berhadapan UiTM Dungun. Kemalangan tragis ini telah mengejutkan ramai pihak kerana membabitkan pemandu wanita yang dipercayai menghidap masalah kesihatan mental. Wanita berusia 49 tahun berkenaan disyaki tidak pernah mendapatkan rawatan kesihatan mental di mana-mana hospital. Malah semakan yang dibuat juga mendapati rawatan kesihatan mentalnya tidak pernah direkodkan di mana-mana fasiliti kesihatan negeri. Belum pereda tragedi hitam yang menimpa pelajar universiti itu, satu lagi insiden melibatkan seorang wanita yang bertindak agresif di sebuah stesen minyak mengundang pelbagai reaksi masyarakat. Wanita tersebut dilihat bertindak kasar dan mengeluarkan kata-kata kesat sekaligus menyebabkan gangguan dan ketidakselesaan kepada orang awam. Malah segelintir penduduk mendakwa wanita itu juga mempunyai masalah mental dan sering berpindah randah dengan keluarganya. Bukan lagi isu baru, kes jenayah yang melibatkan pesakit mental semakin kerap berlaku dan menghantui masyarakat. Hukuman yang setimpal terhadap pesalah amat penting untuk memelihara hak keluarga mangsa serta memberi amaran kepada masyarakat mengenai akibat pelanggaran undang-undang. Namun ada juga keluarga mangsa yang tidak mendapat pembelaan sewajarnya hanya kerana pelaku tidak berada dalam keadaan mental yang waras. Persoalannya, benarkah dakwaan bahawa individu yang tidak siuman atau mengalami masalah kesihatan mental ini kalis undang-undang dan bebas daripada dikenakan hukuman? Dalam tidak sedar, keseimbangan antara belas ihsan terhadap pesakit mental dan hak keluarga mangsa dalam kes jenayah merupakan perkara yang perlu diberikan perhatian serius.
Itu sikit laporannya. Itu baru beberapa kes yang dilaporkan dan bagaikan kes yang melibatkan lebih banyak kematian ataupun ada tiba-tiba yang mereka yang diuji dengan masalah mental ini yang mengamuk, yang mungkin menyerang, kalau di luar negara itu ada yang menyerang sekolah, ya. Ramai anak yang terkorban, yang terbunuh kerana amukan yang berlaku itu. Jadi apakah mereka ini bebas ditangkap itu saja ataupun ada beban pembuktian ataupun beban dakwaan ini akan dilanjutkan pula kepada keluarga yang menjaga mereka. Siapa yang benarkan mereka pegang, siapa yang berikan mereka keluar, siapa yang bagi kunci. Jadi akan timbul pelbagai persoalan. Jadi kita nak bincang secara ilmiah bersama dengan Dr. Mahmud Jumaat, peguam bela dan peguam bicara untuk perbincangan yang penting pada hari ini. Terima kasih doktor bersama kami pagi ini. Baik, kalau kita lihat tentang laporan tersebut, itu antara beberapa kes yang berlaku di Malaysia dan dia bukanlah kes yang baru. Sebelum ini boleh dikatakan kita melihat bagaimana statistik dalam kalangan pesakit mental sendiri terlibat dengan kes jenayah ini. Tapi kita nak tahu dalam konteks perundangan di Malaysia, bagaimana sebenarnya kita menangani kes yang melibatkan pesakit mental? Baik. Isu berkenaan pesakit mental seperti mana Rina cakap tadi, memang ini adalah satu isu yang sudah lama. Dan apa yang menjadi kerisauan dia adalah pada waktu sekarang ini adalah kesedaran. Kesedaran adalah faktor utama. Contoh, saya bagi contoh yang paling jelas adalah berkenaan dengan pedofil. Okey? Kesalahan penyakit mental ini, dia tak macam pesakit fizikal. Orang yang ada pesakit fizikal, penyakit fizikal ni, kita boleh nampak dia ada patah, dia ada luka. Dan kita senang untuk dapat berikan dia rawatan. Tapi untuk yang ada pesakit mental ni, kita susah. Contoh yang saya kata tadi, pedofil ni, ini adalah pesakit mental. Masalah mental. Dia dan dia adalah satu pesakit penyakit mental yang sangat kronik. Tetapi tak ramai yang kita tahu yang dia ada penyakit mental tersebut. Kerana contohnya kegarahan kepada kanak-kanak ini adalah satu perkara yang serius. Tetapi apa faktor yang menyumbang kepada ini adalah kurangnya kesedaran. Mengapa? Apabila ada pihak ingin memberi kesedaran, ada juga pihak yang lain yang mengecam orang yang memberi kesedaran. Ada yang mengeji, ada yang pihak yang memberi kesedaran tersebut telah disaman, diambil tindakan undang-undang. Kerana itulah apabila orang yang ingin memberi kesedaran itu telah ditahan atau mereka merasa bimbang, kesedaran itu tidak meluas. Ini selain daripada itu banyak lagi faktor-faktor lain. Contohnya dari segi tekanan, dari segi gaya hidup, tekanan dari segi ekonomi dan juga stigma, isu berkenaan dengan ada ahli keluarga yang mana merasakan ini mereka tidak cuba menyembunyikan perkara ini atas isu rasuah, maruah. So ini yang utama bagi saya adalah kesedaran. Apabila kurangnya kesedaran, ianya membuka peluang kepada penjenayah untuk melakukan jenayah dan mereka ini sukar untuk mendapatkan rawatan atau pemulihan. Okey, dalam konteks mereka yang tak tahu apa-apa, mungkin kerana masalah mental kan, pernah mengalami kemerungan, kemudian apa-apa isulah. Jadi mereka ni kadang-kadang terpaksa keluar. Mungkin faktor usia, ada yang tak mampu lagi mengawal mereka ni. Mereka keluar melalui kehidupan. Sebab kadang-kadang mereka ni mungkin ada dui watak. Mungkin dapat diam tiba-tiba, boleh mengambil parang, boleh mengambil senjata dan juga menyerang orang kan. Jadi dalam konteks ini mereka akan didakwa kalau ditangkap. Adakah semula itu mereka ni akan terlepas hukuman, dihantar ke hospital yang berkaitan, ataupun keluarga yang akan menanggung beban hukumannya nanti macam mana? Kalau secara mudahnya. Okey, secara mudahnya apabila seseorang itu ingin membuat pembelaan atas dasar tidak seoman di bawah Seksyen 84, di mana di bawah Seksyen 84 Kanun Kesesahan tidak menjadi kesalahan bagi mana-mana pihak yang telah melakukan kesalahan tersebut atas dasar tidak seoman. Dan mereka sukar untuk memahami kesalahan tersebut atau kesalahan tindakan itu telah melanggar undang-undang. Itu dia punya elemen dia. Tetapi untuk nak membangkitkan pembelaan tersebut, untuk meyakinkan hakim dengan pembelaan tersebut, dia perlu buktikan bahawa apabila dia melakukan kesalahan tersebut, beliau dalam keadaan yang tidak siuman. Itu bukan mudah.
sangat sukar. Adakah doktor dengan adanya untuk sebagai satu beban pembuktian kan, laporan psikiatri itu dah mencukupi untuk membuatkan mereka kalis daripada hukuman? Sebab itulah kita kena jelas yang banyak sebenarnya kes-kes di luar sana, apabila berlakunya aksiden, kata dalam keadaan tidak siuman atau tidak keadaan sedar. Apabila melakukan kecederaan, contohnya domestic violence, dia kata waktu tu dalam keadaan marah, waktu tu saya memang tak sedar langsung keadaan apa tindakan saya. Saya pula pada waktu tu ada penyakit bipolar ke, ada buktikan ke, atau baru penyakit skizofrenia ke, ataupun ada penyakit-penyakit mental lain. Mereka boleh saja membangkitkan apa saja pembelaan atas dasar penyakit mental. Namun laporan macam tadi Rina cakap, okey, sekarang kita dah bawa kepada doktor pakar psikiatri untuk sahkan betul ke tak dia ni adalah pesakit mental. Nak dapatkan laporan psikiatri yang mengesahkan pada waktu dia ketika dia melakukan kesalahan tersebut, dia memang tidak dapat untuk memahami kesalahan itu, tidak mudah. Kerana doktor pakar ni, dia bukan evaluate you setakat sehari, 3 hari, seminggu. No. Sebulan dia akan check. Dia akan letakkan di hospital, dia akan observe dulu. Doktor pakar pula, dia dah tengok pesakit mental ni hari-hari. Dia boleh tengok cara you makan, cara you bercakap, cara you berjalan, dia dah tahu. Ini sama ada buat-buat. Ini buat-buat ni, olok-olok ni. Atau ini memang serius. Memang dia ni memang penyakit mental yang sangat serius. So, let's say lah, kita dah keluarkan laporan. Okey, doktor kata, dah disahkan macam Rina kata, dia ni memang penyakit mental yang ada penyakit bipolar. Mahkamah pula tidak akan terus menerima bulat-bulat. Dia tak akan terima bulat-bulat. Dia akan observe pula. Macam ada satu kes yang mana reported kes ni, Osman A. Aziz, yang mana telah membunuh seorang wanita dan dituduh bawah Seksyen 302. Membangkitkan pembelaan yang sama atas dasar tidak siuman bawah Seksyen 84. Mahkamah tidak menerima bulat-bulat laporan sekretariat tersebut. Mahkamah memutuskan bahawa ketika dia melakukan kesalahan itu, dia dalam keadaan yang waras. Kerana apa? Mahkamah kata, mahkamah observe dia juga. Waktu ketika pembicaraan itu dijalankan, mahkamah lihat, OKT ni, itu yang tertuduh ni, tengok dia ni dalam pembicaraan tu, dia faham pembicaraan tu. Dia participate. And then, dia nampak dia dalam keadaan waras. Bukan itu saja. Pihak OKT ni juga, dia perlu buktikan. Doktor boleh sahkan dia ni bipolar, contoh, ataupun skizo atau penyakit mental lain. OKT tu pula perlu buktikan juga, waktu dia kesalahan tu dilakukan, dia memang dalam keadaan tak sedar. Dia akan dipanggil, diletakkan dalam kandang saksi. You explain apa berlaku ketika itu. Dan mahkamah perlu diyakinkan, convince yang memang dia tak faham. Tetapi apabila mahkamah dengar, ini tak ada, waktu dia melakukan kesalahan tu dia sedar. Cuma ada waktu keadaan lain dia tak sedar, tapi waktu ketika dia melakukan kesalahan dia betul-betul sedar sebab dia faham kesan akibat kesalahan itu. Proses dan prosedurnya dia very strict. Kalau keluarga memang sepatutnya dia menjaga kan. Betul. Dia mungkin kunci rumah ke atau apa yang perlulah. Tapi dia orang lain tak menuduh keluarga atas faktor pengabaian. Kerana sepatutnya waktu jam ini dia sepatutnya tak keluar rumah. Katakan dia keluar rumah pukul 2 pagi. 2 pagi tu dia start enjin kereta dan kemudian ke tempat yang bahaya sehingga rempuh orang dan sebagainya. Padahal keluarga bolehkah dituduh atas faktor kecuaian dan pengabaian? Kalau isu pengabaian dan kecuaian ini, sebab orang kena tuduh kerana bila sakit mental ni dia perlukan penjagaan yang total dari segi pemakanan mereka, kehidupan seharian mereka yang perlu dijaga. Sebab bila mereka keluar je ada risiko yang memanglah dia di mana. Untuk nak membuktikan kecuaian dan pengabaian tu, dia punya burden of proof tu is very high. Tetapi kalau contohnya pihak keluarga ini telah gagal atau untuk mendapatkan rawatan, memang dia macam bersubahat. Contohnya dan dia adalah pihak yang memberi contribution kepada melakukan kesalahan tersebut, mereka mungkin boleh dituduh
Tetapi the burden of proof is very high. Kerana apa? Kerana pertama sekali kita buktikan dulu dia ni tidak siuman. Kerana melakukan kesalahan tersebut. Tapi sekiranya dia telah mendapatkan rawatan, dia dah pergi ke hospital tetapi tiada kerjasama, dia telah membuat laporan dan sebagainya, mereka mungkin boleh dilepaskan daripada sebarang pertuduhan jenayah. Okey, ada tak apa-apa yang mungkin kes sama yang doktor tahu berkenaan dengan situasi ini yang sebenarnya mereka ini bebas daripada tuduhan ataupun menjalani hukuman? Contoh, kalau mereka ni pesakit mental tapi dapat disahkan melalui laporan psikiatri dan bebas daripada tindakan. Ada beberapa kes yang mana mereka tidak faham kesan akibat. Contohnya ada satu kes yang mana berlakunya pembunuhan, yang mana ada bisikan yang katakan halusinasi. Halusinasi dia ada yang katakan isteri dia ni curang, ada buat melakukan, dan dia memang boleh buktikan sebelum ini memang dia ada dapat rawatan. Namun pada ketika itu dia tidak boleh tahan dan telah dituduh di mahkamah, dan apabila di bawah laporan psikiatrik memang dia ni ada hallucination. Namun mahkamah telah memutuskan untuk mendapatkan pengesahan, penilaian daripada doktor psikiatrik, yang mana laporan psikiatrik pun mengesahkan perkara yang sama. Oleh demikian, mahkamah telah membuat keputusan untuk dia ni ditahan dan didapatkan rawatan sehingga dibuktikan bahawa dia ni adalah sesuai untuk bersama dengan masyarakat. Yes, memang ada kes. Baik, kita juga ada komen daripada rakan-rakan kita di Facebook yang berada di MHI. Baik, kita dapat bacakan Ruhaini Danish, apa katanya Rina? Banyak kes-kes teruk, especially yang menyebabkan kematian melibatkan golongan penagih dadah, pemabuk dan pesakit mental seperti tak berkesudahan. Pemabuk, penagih dadah jelas hukumannya, walau sesetengahnya macam tak setimpal, namun pesakit mental bagaimana pula? Tolonglah segera digubal akta atau undang-undang yang tegas. Kesian pada mangsa serta keluarga. Ini mungkin pandangan daripada seorang individu yang merasakan perlu ada keadilan lah juga untuk pesakit mental ini. Betul. Pandangan doktor? Pendapat saya dia begini. Macam contohnya pemabuk, penagih dadah. Dia bukannya pesakit mental yang mana yang mana dibuktikan oleh dan disahkan oleh doktor pakar psikiatri. Orang yang boleh bangkitkan pembelaan tidak siuman ini hanya boleh disahkan oleh doktor pakar psikiatri. Dia perlu menilai dulu. So that's why dia kena diambil dan diletakkan di bawah jagaan doktor pakar psikiatri, dan dia akan observe dulu, akan nilai dulu. So kalau dia dibuktikan bahawa dia ini adalah mabuk, kan, dilakukan ketika dia mabuk, dan dia sendiri kena buktikan bahawa waktu keadaan ketika itu dia memang kerana tidak sedar. Namun apabila diletakkan bawah doktor pakar psikiatri, macam mana doktor pakar psikiatri nak sahkan? Kerana dia bukan atas dasar sakit mental, dia sendiri yang contribute to that action. It's very difficult to raise that defense. Sangat sukar. Sekala kalau dia memang penyakit mental, memang dia sakit mental dah disahkan sebelum ini, dah 10 tahun atau beberapa tahun dia dapat rawatan. Then it's a different case. Doktor, mungkin dalam situasi ini kita juga perlu melihat dari satu sudut kepada keluarga mangsa. Mungkin mereka inginkan pembelaan sewajarnya. Jadi dalam situasi ini bagaimana? Apa ruang yang mereka ada? Baik, kita perlu sedar adalah undang-undang ini adalah lebih kepada kita bukan sekadar untuk menghukum, tetapi kita juga untuk memberi pemulihan. Okey. Di bawah Seksyen 84 itu adalah ditulis itu tiada kesalahan bagi mana-mana pihak yang mempunyai masalah tidak kesempurnaan akal untuk memahami kesalahan dan apa tindakan ianya itu bertentangan dengan undang-undang. Okey. Orang itu, saya tekankan di sini tidak bermaksud kalau orang itu ada masalah tiba-tiba dia terus lepas kalau dia ada masalah penyakit mental. Dia akan ditahan di dalam hospital dan dia tidak akan dilepaskan begitu saja disebabkan dia pesakit mental. Bukan hanya terlepaskan dengan hukuman jenayah, hukuman penjara, maksudnya dia telah bebas. No, you akan dimasukkan dalam penjara dan tempoh itu mungkin akan lebih lama daripada tempoh you masuk dalam penjara.
Wow. Baik. Baru kita faham. Saya kira itulah topik yang berat dan perlukan kepada penyelesaian dan juga mungkin penguraian yang panjang ya. Sebab bila masuk kamar ni macam-macam beban pembuktian yang diperlukan untuk menuduh ataupun mendakwa seseorang. Terima kasih kepada Dr. Mahmud Jumaat. Kita masa yang terhad untuk berbincang lebih lanjut lagi. Beliau peguam beda dan peguam cara untuk menghalusi di sebalik topik kes melibatkan pesakit mental ini. Memang tak mudah ya. Beban pembuktian yang panjang dan perlukan kepada huraian yang begitu teliti sebelum apa keputusan dapat dilaksanakan. Selepas ini kita akan bercerita berkenaan dengan membangun negara berteknologi tinggi. Semuanya di MHI seketika nanti. Kembali di MHI dan kita aspek yang penting untuk negara. Kita bincangkan tentang membangun negara berteknologi tinggi bersama dengan Yang Berhormat Tuan Chang Lee Kang. Beliaulah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Terima kasih. YB bersama kita pagi ini. Terima kasih, Fitri. Baik, dalam usaha untuk menuju negara yang penuh dengan kemajuan teknologi wawasan, kita melihat pelancawan yang dibentangkan baru ini menunjukkan bahawa pentingnya kepada sektor ataupun dana untuk penyelidikan dan pembangunan R&D. Mungkin setengah masyarakat tidak faham kenapa ia penting, sedangkan ialah satu indikator ataupun usaha yang sangat-sangat utama dalam usaha untuk mencipta wawasan dan perkembangan teknologi. Mungkin dapat YB terangkan. Ya, sebenarnya kalau kita kaji balik dengan negara-negara lain, memang berapa pelaburan yang dilaburkan dalam bidang R&D, dia memang memberikan kesan langsung kepada pengeluaran produk. Dan kalau kita tengok negara-negara yang maju seperti Korea, Jerman, memang mereka melabur besarlah dalam bidang R&D. Dan sebenarnya R&D ini adalah asas untuk pengeluaran inovasi ataupun produk. So dengan melaburkan lebih banyak dalam bidang R&D ini, memang dia boleh memperbanyakkan produk negara kita supaya dia ada produk inovasi, dan dia juga boleh menyokong industri-industri, terutamanya industri yang berteknologi tinggi. Baru-baru ni kita dengar banyak syarikat-syarikat berteknologi tinggi masuk ke melabur di negara kita. Ada Google, ada Amazon, Microsoft dan lain-lain. So dia boleh dapat juga menyokong industri seperti ini. Dan yang paling penting, dengan pelaburan R&D yang mencukupi, dia boleh menghasilkan pekerjaan yang berkebahagiaan tinggi dan juga boleh meningkatkan pendapatan rakyat. So itu adalah asas kepada semua pertumbuhan ekonomi lah. Ya, YB, kita realistik zaman semakin maju ke depan, dan yang pasti elemen AI ini tak dapat dipisahkan dia. Sebagai yang bangun ke depan kena bersama dengan kemajuan teknologi. Jadi kalau konteks Malaysia, sejauh mana kita punya kesediaan, kesiapsiagaan, keterbukaan untuk menerima AI ini dalam usaha untuk memajukan semua sektor yang berkaitan dengan teknologi ini? Ya, sebenarnya AI memang merupakan satu orang kata enabler lah, teknologi yang sangat penting untuk dipergunakan di semua peringkat, dan untuk persediaan kerajaan kita dan juga negara kita, saya nampak semua memang lancar, on track. Yang kita start dengan mewujudkan satu fakulti AI di UTM. Selain itu, kita ada juga di bawah MOSTI kami telah pun meluncurkan AIGE, iaitu AI Governance and Ethics, etika menggunakan AI. So kita sudah ada satu AIGE, dan selepasnya kita ada nampak usaha kerajaan untuk memperbanyakkan lagi pengetahuan AI ini ataupun memperluaskan lagi pengetahuan AI ini di semua peringkat, termasuk di universiti. So ada 4 lagi universiti yang diberi tugas untuk membangunkan AI dalam bidang masing-masing. Bagi contoh seperti Universiti Malaya memang diberikan tugas untuk guna AI dalam diagnosis dan perubatan kanser. Lepas tu ada UPM guna quantum computing dan AI untuk membantu kita dalam cyber security. USM dalam semiconductor, UKM dalam large language model dan lain-lain lah. So itu adalah sebagai usaha negara kita untuk menyediakan masyarakat kita untuk menghadapi zaman AI yang sudah
dekat. Ya, Wabi, bila berlaku satu revolusi kan termasuk AI ini, kita bimbang automasi ini akan menggantikan tugas manusia, pekerja. Mereka lebih bimbang seandainya nanti hilang kerja akibat daripada digantikan oleh AI kan. Jadi macam mana pula kita nak cari titik keseimbangan antara pekerja dan juga majikan supaya pekerja tetap ada peluang untuk berkarya, mencari rezeki dan majikan juga dapat ambil kesempatan di atas apa yang berlaku ini untuk meningkatkan mungkin hasil kerja mereka. Win-win situation dalam situasi ini. Ya. Betul. Ini adalah satu kebimbangan apabila satu teknologi baru muncul. Kalau kita tengok balik dalam sejarah, memang apabila ada machinery, bila wujudnya machinery, masa tu orang guna manual aja kan, kita cangkul. Lepas tu ada machinery, orang sudah bimbang, adakah mesin itu ataupun bulldozer ataupun orang kata tu backhoe, dia akan menggantikan petani ataupun kerja-kerja yang lain. Ini adalah satu kebimbangan ataupun kerisauan yang sangat normal. Bagi AI ni, saya rasa AI ni memang akan membantu kita meringankan sedikit kerja dari segi yang intensif, buruh labor intensif ataupun dia intensif buruh lah. Tapi dia masih perlu menggunakan tenaga manusia untuk manage the system, untuk kawal selia semua sistem tu. Maksudnya dia on one hand, satu segi dia memang kita mengurangkan kebergantungan kita terhadap tenaga manusia yang intensif buruh. Tetapi pada masa yang sama, dia meningkatkan permintaan pekerjaan yang berkemahiran tinggi. So kita perlu membantu tenaga kerja yang sekarang untuk kita buat retraining, reskilling. Sebab AI ni dia tidak boleh 100% menggantikan pekerjaan manusia lah. Dia perlu ada intervensi manusia dalam mengawal sistem tersebut. Ya, sekalipun AI ada, tapi perlu juga ada pakar yang mampu untuk menganalisis AI ini. Baik, macam YB sendiri graduan tempatan kemudian ada peluang untuk ke luar negara kan. Jadi mungkin corak pandang tu lebih luas dan berbeza. Setengah orang dia macam melihat kalau tempatan ni mungkin sikit pada rendah lah kan. Macam mana kita dapat menaik taraf, mengangkasakan, meletakkan bahawa segala produk tempatan termasuk produk inovasi ke apa semua tetap ada kualiti tersendiri yang bertaraf dunia sekalipun akarnya ialah global, tapi dia menjadi satu benda yang diiktiraf global. Wabi. Ya. Terima kasih Fitri kerana bangkitkan isu ni. Sebenarnya saya memang berminat sangat nak bincang tentang isu ni. Sebenarnya tahap teknologi negara kita tidak seburuk ataupun seteruk orang yang selalu ingatkan. Saya bagi contoh, kita ada satu ranking GII, Global Innovation Index, dan itu adalah satu indeks yang dia memberikan satu gambaran di mana tahap inovasi negara kita. Kita sekarang berkedudukan 33 dan menjelang tahun 2025, tahun depan, kami nak masuk dalam lingkungan top 30. So in fact kita tak teruk sangat. In fact inovasi kita kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita ada bidang yang mungkin mundur sikit, tapi ada bidang yang kita ke depan. So bagi saya ada banyak pengalaman lah. Kan nampak banyak bakat terutamanya di dalam negara kita sendiri. Kita ada banyak bakat yang boleh menghasilkan produk yang berguna, yang selalunya digunakan di luar negara tetapi tidak digunakan di dalam negara kita. Sebab ada persepsi yang kata, ini buatan Malaysia kurang. So kita akan cuba bantu untuk push, dan kami ada satu program ataupun inisiatif bersama dengan MOF, iaitu MySTI, di mana kita akan gunakan produk, kita akan mempromosikan produk tempatan. Jadi MySTI ini mungkin menjadi pemangkin kepada usaha atas skala dasar dan polisi kita untuk melihat kemajuan dalam teknologi segan, YB? Ya, betul. Memang kami akan minta kementerian ataupun agensi memberikan keutamaan kepada teknologi buatan tempatan. Ya. Ayat sekali mungkin pesanan kepada inovator bakal yang menjadi penggerak utama AI dan sebagainya supaya mereka ni ada kekuatan sentiasa menyambut apa-apa je peluang ditawarkan oleh pihak Musti sendiri untuk menzahirkan kecemerlangan. Silakan YB. Saya rasa negara kita memang
harus dan wajib untuk membangunkan teknologi. So peranan inovator dan juga para penyelidik itu sangat-sangat penting. Jangan rasa sendiri ni kerdil. In fact, negara kita adalah sebuah negara yang telah mencapai satu tahap yang sangat baik, dan saya yakin dengan usaha yang berterusan kita akan menjadi negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Ya, terima kasih kepada YB atas buah fikiran yang dilontarkan. YB Tuan Chang Lee Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, yang memberi harapan kepada membangunkan negara bertunjang kepada teknologi tinggi untuk kemajuan sejagat, insya-Allah. Jadi kita terus bersama MHI. Nanti nak kongsikan berbagai pengisian untuk memantapkan lagi idea anda dan kecemerlangan yang perlu anda tahu di sebalik kepedulian ini. Bersama Rina seketika nanti, terus bersama kami. Okey, baik. Hari ini kita nak bercakap juga berkenaan dengan kempen peduli seks, tabu tapi perlu tahu. Bersama dengan dua tetamu istimewa kami pada pagi ini. Ini dia Ahmad Larsib, penerbit video Obulan, dan juga bersama dengan Akmal Rizwan, penyunting kandungan seismik. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih, Rina. Cakap siap sikit. Nak cakap apa? Okey, wanita mayakui kap leang Okey, panjang kan? So cakap sikit saja, gurau. Okey, baik, kita nak sentuh tentang kempen peduli seks, tabu tapi perlu tahu ini. Apa yang kami perlu tahu? Okey, sebenarnya kempen peduli seks, tabu tapi perlu tahu ini adalah satu projek kempen kerjasama antara Obulan juga Seismik untuk kita nak beri kesedaran mengenai pentingnya pendidikan seksual kepada masyarakat untuk lebih prihatin kepada persekitaran. So di mana kempen ini kita sediakan satu laman sesawang yang eksklusif. Kita boleh meluahkan, menceritakan segalanya pengalaman mereka yang mungkin ada mengalami benda-benda yang tebu-tebu kan. Tetapi yang specialnya platform ini ataupun laman sesawang ini kita tidak nampak pun data peribadi. Nama sesiapa ke yang menghantar ke apa ke, kita korang boleh share saja. Boleh share saja, dan kita bekerjasama juga dengan NGO, badan bukan kerajaan. Kita nak tahu juga bila adanya platform sebegini, kemudian adanya kempen-kempen yang membantu golongan masyarakat kita hari ini, bila sentuh tentang kerjasama dengan NGO ini, bagaimana temeteranya kerjasama ini? Okey, antara badan NGO yang kita bekerjasama antara ada Sport Community, lepas tu Sisters in Islam dan juga Hello Doctor. So kat sini kita fokus kepada 4 pilar. Okey, keempatnya adalah hubungan kekeluargaan, advokasi, kesihatan dan juga komuniti. So kerja-kerja sama ini di mana kalau kita masuk dalam website laman sesawang itu, kita boleh nampak artikel berkaitan dengan kesihatan. Ada juga ujian saringan juga kat dalam tu. Ada juga video-video daripada doktor-doktor mengenai kesihatan lah. Antara banyak topik yang kita bincangkan. Yes. Dan saya percaya ini juga sebagai salah satu cara untuk kita memerangi stigma dan juga stereotip terhadap topik-topik sebegini. Okey, Akmal, kita tahu bila platform Obulan dan Seismik ini banyak berkongsi tentang artikel-artikel yang memberi manfaat sebenarnya. Dan kabarnya ada juga mengeluarkan video-video berkaitan dengan pendidikan seks. Ini kita nak tahu lanjutlah berkenaan dengan perkongsian video-video ini. Ya, selain artikel yang kita terbitkan di laman sesawang microsite, kita juga ada menerbitkan beberapa video mengenai ketagihan onani, rogol dan perkahwinan, dan baru-baru ini kita baru saja live bersama dengan Dr. Samhan mengenai bahana kopi kuat lagi satu, dan masa sama kita ada menampilkan beberapa pemengaruh seperti aktivis Aki Fairuz, Mak Noor dan Dr. Iza. Pengaruh dan aktivis ini dia akan memberikan beberapa tips atau input untuk kita kongsikan dalam kempen peduli seks ni. Dan pastinya ini adalah satu perkongsian yang sangat eksklusif yang boleh membuka mata rakyat Malaysia tentang kepentingan pendidikan seksual ini. Selain daripada artikel, selain daripada video, apa lagi segmen-segmen yang ada di pihak Obulan dan juga Seismik dalam usaha kita nak membantu mereka yang ada masalah ataupun simptom
penyakit mental ini? Okey, macam Mak cakap tadi, di platform Microsite ni kita ada sebuah perkongsian atau luahan kotak hati. Di situ biasanya kalau ada sesiapa yang ada masalah daripada segi masalah mental atau malu untuk berkongsikan masalah, mungkin mereka boleh ke Microsite kami dan luahkan segala apa isi yang terbuku dalam hati di dalam kotak hati itu, dan kami akan cuba dapatkan jawapan daripada pakar atau doktor untuk menjawab soalan yang diorang ampirkan dalam kotak itulah. Dan masa yang sama kita ada 6 saringan ujian di Microsite secara percuma. Antaranya kita boleh cek tanda-tanda awal menopause dan tanda-tanda awal kanser prostat, kanser cervix dan lain-lain lagi lah. So boleh saja ke ses.com, peduli seks, dekat situ anda boleh melakukan ujian saringan awal lah. Okey, baik. Bagaimana caranya? Adakah kempen ini sudah pun bermula? Ya, kempen ini sudah bermula sejak 1 hari bulan November lagi hari itu. So kita selama 1 bulan. Ya, kita baru saja 2 hari lepas kita ke sekolah Tengku Muhammad di PJ. Kita buat roadshow dan akan datang pada 20 November nanti kita akan ke sekolah kemasaan Seksyen 9 Shah Alam untuk berikan pendedahan advokasi tentang peduli seks ni terhadap kanak-kanak atau murid-murid sekolah rendah lah. Bagi mereka kan di luar sana, penonton-penonton MSI, kalau hari ini ada perkongsian yang mereka nak lakukan melalui platform ini, bagaimana caranya? Okey, boleh saja pergi ke SES, ke ses.com/peduliseks ataupun boleh layari ke semua platform digital kita orang dekat Bulan Official ataupun sesmik.ig. Yes. Dan saya percaya ini juga menjadi satu platform. Kadang-kadang bila topik tabu sebegini kan malu kan untuk kita berkongsi dan mencari penyelesaian. Ini salah satu cara untuk Obbulan dan Sesmik membantu anda. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Akmal Rizwan dan juga Ahmad bersama kita hari ini berkongsi tentang, saya percaya, satu topik yang sangat berguna hari ini. Terus kita nak bersama dengan rakan tugas saya. Ada sesuatu yang nak diwawarkan, Fitri? Silakan. Okey, Reina dan saya nak berkongsi kepada anda. Ini berkaitan dengan saksikan Shopee Kecoh 11.11 yang akan temui anda. Jualan Hebat Show pada 11 November jam 9 malam di TV3 dan di Shopee Live. Ramai artis yang mengecohkan malam anda seperti Datuk Sri Vida, kita ada Izu Islam, Datuk AC Mizal, Jana Nik, Sharifah Zarina Rajohari, Hakim Rusli, kita ada Ayam, Emma Safwan. Jadi memang kecoh jadinya. Okey. Itu Shopee Live. Itu Shopee Live. Okey, ini yang tertera sekarang ni adalah Rezonex. Rezonex bukan sekadar event biasa tapi expo rantaian bekalan runcit yang membawa inspirasi, kreativiti dan peluang untuk para usahawan. Pada 7 hingga 9 November ini bertempat di Pusat Pameran Pavilion Bukit Jalil. Ada pertunjukan fashion, pertandingan barista serta banyak aktiviti menarik yang disediakan. Terbuka kepada semua dan masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang. Jumpa di Rezonex 2024. Okey, tadi bila awak sentuh tentang Shopee Live ni kan. Tak sabar nak beli-belilah ni. Tak sempat kan. Tapi kita tengoklah sikit bingkisan dia. Rangkumannya silakan. Jana, Shopee kali ini memang kecoh. Kecoh dan hebat, Izu. Ada persembahan hebat. Ada sketsa yang kecoh. Hadiah-hadiah menarik dan hebat. Siaran langsung 11 November. 9 malam di saluran Berikut. Okey, yang penting sampai mesej kepada anda. Dan esok MSI akan kembali jam 10 pagi. Ada topik yang sangat-sangat penting untuk anda. Untuk anda yang bakal mendirikan mahligai bahagia, ini tentang bajet perkahwinan. Kalau nak berumah tangga ni, kena tentukan berapa banyak bajet perkahwinan yang diperlukan. Kita zaman sekarang ni kosnya tinggi tu kan? Sangat tinggi. Pandai-pandai lah ya simpan duit. So kita nak rancang macam mana cara terbaik untuk ada mungkinlah persiapan yang teliti dan tidak membebankan lah. Sebab kita ni nak menuju ke satu zaman yang bahagia, taklah nanti terbeban dengan hutang bila masuk ke alam perkahwinan. Okey, bagaimana sebenarnya nak elakkan hutang sewaktu anda sedang melakukan bajet perkahwinan? Ikuti kupasannya esok bersama dengan rakan tugas kami yang lain. Jadi kita harapkan esok Jumaat kita rendakan dengan hamparan sedekah, moga mengindahkan segala ibadah yang anda aturkan. Baik, semoga kupasan hari ini juga memberi manfaat untuk semua penonton setia kami. Jumpa lagi esok ya, jam 10 pagi.